Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan lagi beberapa cerita yang Abang dapatkan melalui orang hantar email. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Jadi tak payah berlengah-lengah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, banyakkan rezeki kita, permudahkan segala urusan kita dan diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan kita dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita terus dengan cerita yang pertama. Kisah yang pertama ni dialami oleh seorang budak lelaki, tapi kali ini abang gunakan kata ganti nama. Nama yang abang gunakan hari ini adalah Lutfi sempena hari jadinya pada hari ini. Berlaku pada tahun 2010. Pada waktu tu Lutfi baru lagi tingkatan 3. 2010 ni tingkatan 3. Dan kejadian ini adalah berlaku di Ulu Bendul Negeri Sembilan. Ada sebenarnya Ulu Bendul tu adalah air terjun, kira famous jugalah dekat Negeri Sembilan. Antara air terjun yang paling banyak orang datang. Abang kan orang Seremban kan, jadi boleh kata Ulu Bendul tu memang salah satu tempat rekreasi orang-orang Negeri Sembilan. Kalau nak mandi, Ulu Bendul, mandi air terjun. Cerita dia macam ni. Pada waktu tu Lutfi tingkatan 3. Dia nak ambil PMR pada waktu tu. Jadi kalau waktu nak ambil PMR, memang menjadi kebiasaan sekolah, mereka akan adakan program motivasi diri ataupun macam mana nak mendapatkan keputusan yang cemerlang. Jadi dalam program tu selalunya ada banyak pengisian. Selain daripada dia bagi ceramah macam mana nak jawab exam, ada juga ceramah-ceramah yang berbentuk rohani. Kalau orang Islam kena baca-baca ayat Quran ke apa ke, selawat ke, lebih kurang macam tu. Jadi kat mana-mana pelajar yang bukan Islam diajar macam mana untuk menenangkan diri. Jadi memang itu menjadi kebiasaan. Nak pula kata Lutfi, sekolah dia memang dekat dengan Ulu Bendul. Boleh kata jalan kaki je. Lutfi ni dengan Ulu Bendul memang boleh dikatakan macam isi dengan kuku. Sebabnya sejak daripada kecil dia memang selalu ambil upah tolong pakcik dia dekat kedai. Pakcik dia ada buka kedai dekat Ulu Bendul tu, buka kedai salai menyalai. Maksudnya salai ikan, daging salai, ikan salai. Dia ada buka dekat Ulu Bendul tu. Jadi memanglah selalu sangat dia datang ke Ulu Bendul. Tapi dia tak sangka pada tahun 2010 dia mengalami satu peristiwa yang pelik yang memang abang sendiri tak pernah ceritakan. Tak ada pun yang sama-sama, seakan-akan tak ada. Cerita dia macam ni. Jadi dia kata bila dah kumpulkan semua pelajar pada waktu tu, riuh lah. Memang ramai-ramai kumpul, ramai-ramai pergi camping, pergi perkemahan macam ni. Motivasi tak motivasi lah. Yang penting kumpul dengan kawan-kawan ramai-ramai, boleh buat macam-macam aktiviti, gosip-gosip, cerita-cerita. Jadi benda pertama yang diorang diarahkan adalah untuk mendirikan kemah. Sampai dekat tapak perkemahan lebih kurang tengah hari. Jadi pada waktu tu dia kata memang terus je lah dia dirikan kemah, dah buat macam-macam. Lebih kurang ada lebih daripada 10 kemah yang didirikan di kawasan tapak perkemahan di kawasan Ulu Bendul. Kalau siapa-siapa nak tahu, tapak perkemahan Ulu Bendul ni dia dekat dengan lereng bukit. Jadi dengan kata lain, tempat tu tak banyak orang datang. Hanya orang-orang yang berkemah sahaja yang datang kawasan tu. Jadi waktu Lutfi tengah betul-betulkan kemah, dia perasan seperti ada orang yang memerhatikan dia. Walaupun kemahnya terletak di kawasan tengah-tengah tapak perkemahan, tapi dia rasa macam ada orang yang memerhatikan dia daripada celah-celah pokok dan juga daripada lereng-lereng bukit. Dia tak tahu macam mana dia nak terangkan, tapi dia rasa memang ada orang perhatikan dia. Ini bukan kali pertama dia datang dekat Ulu Bendul, dah banyak kali. Tapi inilah perasaan kali pertama dia rasa macam tu. Dia tak cerita pula dekat siapa-siapa. Dia terus pasangkan kemah dengan beberapa orang kawan dia. Jadi dia kata lepas dah habis pasang kemah tu, dan dia habis pasang kemah, tiba-tiba dia nampak ada 2 orang perempuan
dan seorang lelaki berpakaian seperti orang-orang zaman dahulu, bukan orang-orang zaman dahulu yang biasa, tapi orang-orang peribumi zaman dahulu, berjalan mengelilingi kawasan tapak perkemahan dan lalu di kawasan celah-celah pokok. Pada waktu ni Lutfi tanya dengan kawan-kawan dia, ada yang nampak tak? Korang nampak tak ada orang peribumi yang zaman-zaman dulu, bukan peribumi sekarang, dia kata peribumi zaman-zaman dulu, pakaiannya melintas kat tapak perkemahan kita. Tapi tak ada seorang pun kata ya. Semua kata, engkau mimpilah ni. Mana ada orang peribumi yang berpakaian macam tu sekarang? Sekarang orang peribumi masuk universiti, jadi doktor, jadi cikgu, engineer, lawyer. Jarang-jarang jumpa orang peribumi yang macam tu sekarang di kawasan Negeri Sembilan. Mungkin dekat negeri lain ada, tapi dekat Negeri Sembilan dah moden orang peribumi, dia kata. Jadi betul juga kata Lutfi, mana pula datangnya orang macam ni. Okey. Tapi dia perasan di antara 3 orang yang dia jumpa melintas di kawasan tapak perkemahan tu, yang lelaki bawa busur panah. Okey. Jadi dia pun buat tak tahu, dia ingat kawan-kawan dia pun tak nampak, dia mungkin rasa perasaan dia je lah. Mungkin sebelum tu dia ada tengok cerita panah memanah ke, pertandingan Olimpik ke, sunyi nampak macam orang tu bawa panah. Jadi dia kata dia biarkan je dah sampailah petang. Sebelum acara minum petang, diorang semua dikumpulkan dekat satu kawasan di lereng bukit. Dengan kata lain, tujuan diorang dikumpulkan adalah untuk cikgu-cikgu mudah nak bagi taklimat sebelum perkemahan dimulakan. Waktu tengah bagi-bagi taklimat tu, Lutfi nampak ada seorang lelaki, orang peribumi, abang nak cakap macam mana ya? Dia tarik busur panah dan menghalakan busur panah tu pada Lutfi. Pada waktu tu Lutfi rasa macam, kenapa ya? Kenapa dia arahkan panah ke arah aku? Tapi yang jadi terkejutnya bila orang tu betul-betul lepaskan anak panah kena dekat dada Lutfi. Dia kata dia terpelanting beberapa meter ke belakang sebab hentakan daripada anak panah tu kena kat jantung, terpelanting dia ke belakang. Waktu tu dia kata sakitnya tak boleh nak cakap. Dia cuma pegang dada dia dan dia tahan, takut-takut kalau darah keluar. Pada waktu tu dia terus jadi macam antara sedar dengan tak sedar. Dia kata dia dengar kawan-kawan dia menjerit-jerit minta tolong dengan cikgu. Lepas tu dia dengar macam ada ustaz buat bacaan-bacaan. Tapi dia pelik, kenapa baca ayat Quran? Dia dah kena panah, bawa pergi hospital lah kan. Baca-baca ayat Quran waktu macam ni boleh, bukan tak boleh. Cumanya lebih sesuai kalau bawa ke hospital. Jangan dibaca-baca doa dulu. Itu yang dia terfikir pada waktu tu. Tiba-tiba dia sedar daripada dia dalam keadaan yang tadi rasa macam dah pening-pening nak pengsan kan. Dia sedar daripada keadaan pengsan dia tu dan dia tengok kiri dan kanan. Dia nampak kawan-kawan dia mengelilingi dia dan ada beberapa orang cikgu. Cepat-cepat dia raba dada dia. Dia pegang dada dia. Dia tanya dengan cikgu, mana anak panah tadi? Cikgu cakap tak ada anak panah pun. Awak tiba-tiba terpelanting ke belakang beberapa meter dan awak jatuh pengsan. Lepas tu dia kata, ada anak panah dekat dada saya. Cikgu dia semua kawan-kawan dia bagi tahu tak ada pun anak panah. Engkau berangan je kot, dia kata. Jadi dia pun macam blur. Kata Lutfi waktu tu dia blur. Dia memang nampak orang tu lepaskan anak panah pada dia, tapi dia tak sangka kawan-kawan dia tak nampak. Jadi dia pun direhatkan. Bila dia direhatkan, sampailah waktu maghrib, makan malam, semayang semua. Tapi selepas waktu isyak, diorang semua akan mengadakan satu aktiviti. Jadi dia kata sebelum aktiviti itu diorang dikumpulkan dekat satu kawasan. Pada waktu ni memang Lutfi pun dikumpulkan sama. Nak menjalani aktiviti lah. Abang tak pasti pula aktiviti apa. Selalunya aktiviti panggil burung gagak. Bukan. Burung hantu. Aktiviti burung hantu. Maksudnya menguji keberanian. Tapi sekali lagi Lutfi kena benda yang sama. Waktu dia tengah berdiri dengar ceramah, penerangan daripada cikgu, tiba-tiba dia nampak beberapa orang lelaki peribumi acukan
lepaskan anak panah pada dia, dan kali ni bukan satu tapi dua anak panah kena dekat dada dia. Sekali lagi Lutfi terpelanting kat belakang. Pada waktu ni dia pegang anak panah tu, memang dia pegang, dia yakin, dia tahu anak panah tu memang dah melekat dekat dada dia. Ini bukan bayangan-bayangan. Dia kata ini memang betul-betul. Jadi waktu tu bila dia jatuh pengsan, dia dengar kawan-kawan dia menjerit-jerit sekali lagi, dan ustaz pun sekali lagi bacakan ruqyah. Dia dah pelik pula kali ni, dan dia nak cakap pada waktu tu, ustaz kali ni anak panahnya betul-betul ada, bukannya ruqyah punya, bukannya anak panah yang tak nampak, ini anak panah yang nampak. Dia nak cakap macam tu tapi dah tak boleh nak cakap, sebab dia kata dia waktu tu memang dalam keadaan yang sangat lemah. Dan selepas dia sedar daripada pengsan, dia raba dada dia balik, tak ada anak panah tu. Pelik. Dia kata ni kali kedua, dah 2 kali jadi benda yang sama. Jadi bila malam tu dia kata dia seorang je yang tak mengikuti aktiviti untuk pergi panggil burung hantu tadilah. Sebab dia kata cikgu-cikgu takut kalau terjadi sesuatu pada dia bahaya. Jadi dia duduklah dekat kawasan kemah. Boring lah kan dia kata. Tapi badan dia lemah lah, dia kata pada waktu tu badan dia lemah. Okey, sampailah besok pagi. Esok pagi sepatutnya dia diadakan aktiviti yang seterusnya. Tapi dia dihantar balik oleh cikgu sebab dia orang takut sekali lagi Lutfi mengalami peristiwa pelik-pelik macam ni. Daripada pelik-pelik terjadi, lebih baik hantar balik rumah. Lutfi pun reda lah, walaupun dia kata dia pun tak tahu macam mana nak cakap, tapi dia nak sertai, tapi dia pun takut. Perkara ni berlaku berterusan, stop kat situ aja. Pada tahun 2010, menjelang tahun 2000, selepas daripada form 3 lah, 2012 lah macam tu, lebih kurang. Waktu tu Lutfi, pula 2012, abang nak cerita dia dah masuk tingkatan 4, jadi lebih kurang 2011 lah kan. Jadi pada tahun 2011 dah habis Lutfi menduduki peperiksaan, dapatlah keputusan yang cukup bagus, tapi dia memilih untuk menjadi seorang jurutera. Jadi dia masuk dekat college vocational. Pada waktu tu dia kata dia memang seronok nak belajar dekat college vocational, sebabnya college vocational yang ada kat Malaysia ni memang dia punya ciri-ciri pembelajaran hampir-hampir dengan universiti. Suasana pembelajaran dia pun hampir-hampir dengan universiti. Memang itu menjadi cita-cita Lutfi. Jadi itu adalah jalan senang nak jadi engineer. Bukan jalan senang, jalan terbaik lah, jalan option yang lain. Jadi dia kata dia masuklah dekat satu college vocational. Dia tak beritahu dekat abang college yang mana. Jadi dia kata dia kenal dengan ramai kawan. Kisah dia kena panah 2 kali dekat Ulu Bendul pun dia dah lupakan. Dia kata mungkin itu berlaku dekat Ulu Bendul je. Tapi dia kata pada malam hari jadi dia, pada waktu tu kawan-kawan dia sambut ramai-ramai. Okay. Lepas tu kawan-kawan dia kejar dia, sebab biasalah budak-budak lelaki kan, kalau ada aktiviti, kalau ada hari jadi ini, dia orang akan ada aktiviti mengejar-ngejar orang yang punya hari jadi itu. Lepas tu nak diletaknya tepung, telur busuk. Biasalah itu adalah aktiviti-aktiviti budak asrama lah kan. Jadi dia kata pada malam tu dia berlari lah. Kawan-kawan dia bawa tepung, bawa gula, bawa telur busuk, lebih kurang macam tu. Nak hempukkan pula. Nak tuangkan, nak hantam Lutfi. Jadi dia kata dia lari-lari. Tengah dia lari-lari tu, tiba-tiba dia nampak satu anak panah yang warna biru. Depan dia punya mata anak panah tu warna biru, menyala api biru. Tiba-tiba menusuk dekat jantung dia dan dia terjatuh beberapa meter ke belakang. Dan dia kata waktu tu dia betul-betul pengsan. Dia tak sedar. Bila dia sedar je, dia tengok dia dikelilingi kawan-kawan dia dengan beberapa orang ustaz lah macam tu lah kan. Jadi dia tanya, ada tak anak panah dekat dada dia? Tapi semua orang kata tak ada anak panah tu. Dia kata dia pun raba-raba dada dia, memang tak ada anak panah tu. Dia pelik, kata okey lah. Dia kata tapi kenapa anak panah tu datang semula? Dan inilah titik permulaannya. Sejak daripada itu Lutfi akan bau limau purut. Bau, dia kata bau limau purut, menyengat bau tu setiap kali kalau berlaku apa-apa yang buruk pada dia. Contohnya dia kata pada satu hari dia nak aksiden motor. Bukan dia nak, tapi dia mengalami aksiden motor.
Beberapa jam sebelum tu dia dapat bau limau purut yang sangat kuat dan tiba-tiba selang beberapa jam dia aksiden. Kali kedua dia aksiden motor juga. Kali ni teruk gila sebabnya dia berhenti dekat satu tempat untuk memberi laluan pada kereta lain jalan. Tiba-tiba kereta rempuh dia daripada belakang, tercampak dia dekat tepi jalan. Sebelum kejadian tu berlaku, memang bau limau purut yang kuat sangat, lebih kuat daripada yang pertama tadi. Dia kata tapi ada satu kejadian, dia kata 10 hari sebelum dia kahwin dia aksiden, dan kali ni yang paling teruk, dan bau limau purut pada waktu ni lebih menyengat daripada 2 kali yang sebelum ni. Jadi dia ada jumpa dengan ahli perubatan Islam. Itu cara yang terbaik lah kan. Tanya dengan dia, dengan perubatan Islam tu sebenarnya apa yang berlaku. Jadi perubatan Islam tu cakap apa yang dia nampak tu sebelum-sebelum ni mungkin adalah bangsa-bangsa bunian. Dan anak panah tu mungkin adalah cara dia untuk, tak tahulah untuk menolong ke, untuk apa ke. Tapi bau limau tu sebenarnya dia kata adalah satu bentuk pertolongan. Tapi ustaz tu bagi tahu jangan bergantung dengan pertolongan yang diberikan dalam bentuk bau limau tadi. Sebab pertolongan kita hanya boleh harap kepada Yang Maha Esa. Itu saja. Kita tak boleh harap pertolongan daripada, bantuan daripada makhluk lain, terutama makhluk daripada alam sebelah. Pertolongan, bantuan hanya daripada Allah Ta'ala. Dan benda itu masih lagi terjadi sampai sekarang. Sebelum abang mulakan cerita yang kedua, ingat tak hari tu abang ada dapat beli kitchen yang ada muka abang tu kan? Lepas tu kali ni abang beli yang baru, iaitu wallet yang ada muka abang nak dijadikan cerita JSPL. Muka abang komen lonjong lagi muka abang. Lepas tu abang beli lagi satu yang ini, tempat letak kad. Biasalah, kadang-kadang kad kan kita dekat pejabat tu ada orang-orang bagi kad, jadi abang nak kumpulkan dalam ni. Lepas tu ada pula kad daripada tuan yang buat badang leather. Lepas tu kat sini ada nak dijadikan cerita. Memang sengaja abang tempah. Cantik sebab lah rasa macam eksklusif, feeling anak raja lah. Dapat barang-barang eksklusif. Okey. Jadi yang cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang sahabat kita daripada email juga. Berlaku dekat Skudai, Johor pada tahun 2021. Tapi kali ni abang gunakan nama sebenar iaitu Hakim. Kesnya macam ni. Pada satu hari ni dia dapatlah bertugas dekat Skudai, Johor. Tapi bukan dia je, 7 orang kawan dia daripada syarikat yang sama kena berpindah kat Skudai, Johor sebab katanya nak buka cawangan baru. Jadi disebabkan tu ramai-ramailah 7 orang ni berpindah ke Skudai. Diorang pun carilah rumah, jumpa rumah 2 tingkat. Dan bila tengok rumah tu cantik sebab baru aja direnovate. Bila tanya dengan jiran tetangga, ini yang pelik dia kata. Waktu dia mula-mula sampai dekat rumah tu, pertama dia tanya dengan jiran tetangga, okey tak rumah tu? Tak, jiran tetangga kebanyakannya tak bagi jawapan, cuma senyum-senyum sinis. Jadi bila senyum-senyum sinis, mengikut kata Hakim, cara terbaik adalah diorang mesti pagar rumah. Tapi dia kata nak panggil ustaz pagar rumah dah tak tahu, dah tak sempat dah, sebabnya nak pindah masuk. Pada masa yang sama diorang tu bukan orang Johor, bukan orang Skudai. Diorang ni semuanya daripada Selangor. Tang mana pula nak cari ustaz kan time-time tu juga. Jadi diorang bercadang untuk pagar rumah tu sendiri. Caranya adalah diorang azan dalam setiap ruang yang ada dekat dalam rumah tu. Itu memang cara yang paling terbaik, yang paling mudah lah. Bukan terbaik tapi paling mudah kalau kita nak pagar rumah, dia kata. Tapi bukan Hakim sahaja yang azan, semua kawan-kawan dia pun azan sama-sama. Tapi diorang mengalami satu kejadian yang pelik. Sewaktu semuanya melaungkan azan, bukan secara serentak, semuanya rasa seram setiap kali laungkan azan daripada mula sampai habis. Meremang-remang bulu diorang semua, bulu roma diorang semua. Diorang rasa macam seperti ada sesuatu yang duduk dekat rumah tu sebelum diorang masuk. Memang boleh rasa.
ikut kata hakim lah. Dia kata bukan dia je, kawan-kawan dia semua yang rasa. Tapi dia kata mungkin lepas ni mungkin dia orang akan lebih bersatulah kalau jadi apa-apa yang berlaku. Tapi nak dijadikan cerita, lepas masuk rumah tu selang 2-3 minggu terus kena PKP. Memang tak boleh keluar PKP, jadi semua orang duduk dekat dalam bilik air, duduk dekat dalam rumah, tak keluar mana-mana. Waktu tu tak adalah kejadian-kejadian pelik. Tapi selepas daripada tu, bila semua dah boleh pergi kerja semula, mulalah kejadian pelik. Kejadian pertama, dia kata pada tahun yang sama, ada seorang kawan dia balik lambat, lebih kurang pukul 3, sama ada dating ataupun tengok wayang, lebih kurang macam tu. Dia kata bila pukul 3 dia pun terus masuk bilik tidur. Hakim kata dia dengan kawan-kawan dia lain semua dah tidur. Tiba-tiba dalam WhatsApp group, si kawan yang balik lambat tadi bagi mesejnya pendek dan padat, naik atas. Sebab bilik budak tu dekat atas, kebanyakan bilik ada kat bawah. Jadi bila dapat mesej tu, hakim pun kejutlah kawan-kawan dia yang lain. Kenapa budak yang pelik kan, kenapa mesej macam tu? Diorang pun naiklah bilik atas. Lebih kurang pukul 3 pagi ni, bila naik tengok atas, bila naik bilik atas, dia tengok budak tu dah menyelubung satu badan dalam keadaan menggigil-gigil. Lepas tu bila diorang tanya kenapa ni, barulah budak tu cerita. Dia kata dia masa nak tidur tadi, dia nampak ini tak sedap ni, belakang abang tingkap. Dia nampak dekat tingkap ada orang selak langsir. Padahal pada waktu tu tingkap dah memang tertutup rapat. Dan bila hakim sampai dekat bilik, memang nampak langsir tingkap tu ternganga, terbuka, terselak. Seperti ada orang yang menyelak. Lepas tu ditambah lagi, waktu kawan dia kata dia nak tutup tingkap, nak tutup kain tu, tiba-tiba dekat depan cermin, sap-sap-soi, gula-gula muncul. Aduh, macam itulah. Itu adalah kejadian pertama. Dah mulalah start daripada situ bermacam-macam lagi kejadian. Kejadian kedua ni memang tak jauh lari daripada kejadian pertama, tapi dialami oleh beberapa orang. Pada satu malam yang sama, ada yang kena tindih sampai menjerit-jerit, sampaikan hakim yang duduk bilik bawah pun berlari naik bilik atas tengok apa yang berlaku. Rupanya budak tu tengah mengelupur. Bila dia kejutkan, rupanya budak tu kena tindih. Dia kata ada benda macam beruk yang tindih badan dia. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, pada malam yang sama, ada dua orang kawan-kawan hakim yang duduk dalam satu bilik ketakutan. Sebab dia kata tengah dia orang nak tidur, tiba-tiba dia nampak pintu tombol tu digoncang-goncang. Dan bila dia orang buka, tak ada siapa pun dekat luar pintu. Dan bila dia orang tutup pintu bilik tu balik, memang pintu tombol tu digoncang. Dan dia orang cuba tengok dekat bawah pintu, kan ada luang sikit, tak ada siapa pun. Tapi siapa yang goncang tombol pintu? Dan itu menyebabkan diorang makin bertambah seram dengan rumah tu. Kejadian yang seterusnya dialami sendiri oleh hakim. Hakim cakap pada hari tu dia tidur lambat sebab dia nak balas mesej lah. Tiba-tiba dia rasa macam nak terkencing. Dia pun turun daripada katil. Terkejut gila dia. Rupanya dekat belakang badan waktu dia baring tu, dekat dia menindih selipar. Tapi bila dia tengok selipar, tu bukan selipar dia. Selipar kawan bilik dia. Sebilik dengan dia. Satu bilik 2 orang. Tapi dia kata pada waktu tu, kawan dia tak ada kat rumah. Balik kampung. Macam mana selama alam dia baring dekat katil tu, dia memang tak perasan ada selipar dekat atas katil tu, dia kata. Tapi seolah-olah macam ada orang yang letak. Jadi dia buat pembodoh je lah. Dia pun pergilah bilik air. Dia kata mungkin ilusi je lah. Dia perasan je lah kot yang tadi tak ada slipper sepanjang masa memang ada slipper dekat atas katil dia. Dia pun pergi masuk bilik air. Bila dia keluar bilik air, lagilah dia terkejut. Sebab tadi dia dah turunkan selipar tu. Dia dah letakkan selipar tu sebelah katil housemate dia. Tapi kali ni selipar tu betul-betul bertepek dekat atas katil dia. Siapa yang letak?
Takkan roommate dia pula letak, memang taklah. Takkan housemate letak, yang budak-budak rumah lainnya letak. Masing-masing duduk dekat bilik masing-masing. Kata Lutfi, kata Hakim, kalaulah ada kawan-kawan dia masuk dalam bilik letakkan slipper tu, dia memang dengar. Sebab pintu bilik air memang sebelah dengan pintu bilik. Mustahil, dia kata. Tapi dia kata benda ni dia buat-buat tak tahu je. Dia rasa macam benda tu nak bermain-main dengan dia. Sepanjang tu memang banyaklah kejadian-kejadian pelik yang dialami oleh Hakim dan kawan-kawan dia. Dan sekali lagi Hakim diuji bila satu malam dia pergi duduk dekat bilik kawan dia, konon-konon nak tengok movie, nak tengok cerita. Tengah-tengah dia leka tengok cerita, tiba-tiba dia dengar macam ada benda jatuh dekat bilik dia. Dia pun berlarilah ke arah bilik dia. Rupanya dia nampak bantal peluk kepunyaan dia dah jatuh dekat lantai. Dia pelik macam mana bantal tu jatuh, sedangkan dia hanya ada dekat bilik sebelah. Kalau ada budak rumah dia yang masuk bilik dia, mesti dia dengar pintu bilik terbuka. Tapi tak tahu apa-apa, tak dengar apa-apa. Cuma bantal golek aja yang berpindah daripada atas katil ke lantai. Waktu tu dia kata dia pelik. Dia cuba naikkan bantal golek tu. Lepas tu duduk lagi tengok movie. Bunyi sekali lagi. Bunyi macam bantal dihempaskan ke lantai. Bila dia masuk bilik dia, tengok bantal golek tu tetap juga dekat lantai. Tadi dah naikkan. Tapi dia kata malam tu tak jadi tidur bilik kawan-kawan. Lepas tu ada pula kawan lain yang kena dengki. Bunyi orang mendengus dekat tangga lah. Jadi diorang malam tu decide tidur dekat dalam satu bilik ramai-ramai. Jadi besoknya Hakim dengan kawan-kawan dia pun pergilah jumpa dengan Perubatan Islam. Dan Ustaz Perubatan Islam tu bagi cadangan, kalau boleh rumah pasangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin rumah yang diorang duduk ni pernah diduduki atau masih lagi diduduki oleh makhluk alam sebelah. Jadi makhluk alam sebelah tu rasa macam tak berapa nak selesa lah agaknya lah kan. Jadi disebabkan tu dia kena pasang ayat suci Al-Quran untuk bagi benda tu keluar daripada rumah tu. Dan diorang semua ikut nasihat ustaz tu. Masing-masing dekat dalam headset pasang ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya tak ada lagi gangguan sampai sekarang. Terima kasih sangat-sangat dah menonton cerita abang kali ini. Abang harap menjadi iktibar dan pengajaran, juga hiburan untuk kita semua. Terima kasih dan yang membeli baju abang yang abang reka, sambal lari yang abang buat, yang abang jual, dan juga perapan sate daripada mak ayah abang. Moga-moga semuanya bermanfaat. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi menonton cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.